Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Hafiz selaku moderator ataupun pembicara kita pada malam ini. Yang dimuliakan Datuk dan Datin sebagai penganjur majmuk. Para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 21 hari bulan 8 hari bulan 8 2024 bersamaan dengan 16 Safar. Bersama dengan 16 hari bulan Safar 1446 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita dapat meneruskan pengajian dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita mengatakan ini salah satu daripada nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitulah kita dapat belajar, meneruskan pelajaran kita walaupun dengan cara di alam maya. Inilah kelebihan orang zaman kita. Orang zaman dulu kalau tak pergi masjid, tak pergi surau, tak ada lah ilmu dia. Tapi zaman kita hari ni, Alhamdulillah Allah Ta'ala buka pintu seluas-luasnya untuk tuan-tuan dan puan-puan menimba ilmu, mendapat ilmu walaupun kita berada di rumah kita. Cuma atas kita lah, nak cari ilmu, tak nak cari ilmu. Kalau nak cari ilmu, kita cari. Tak nak cari ilmu pun tak dapat ilmu. Jadi insyaAllah seperti yang telah kita sepakati bahawa kitab yang kita akan baca ni nama dia Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Kitab yang ada di tangan saya ni. Mungkin tuan-tuan ada dah kitab ni kan? Ada kitab. Tajuk yang kita bincang pada kali ini agak menarik. Iaitulah tentang bab yang kelima. Bab yang kelima, muka surat 58. Bab 5, muka surat 58, iaitulah tentang fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Allahu Akbar. Pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Mana kita kena jaga faraj ataupun kemaluan kita ni pada tempat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pergi letak di tempat yang Allah Ta'ala tidak izin, maka dia menjadi satu bala bencana, dosa besar yang sangat berat. Jadi para jemaah sekalian yang ada kitab, buka muka surat 5, muka surat 58 di bawah tajuk pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Adapun tuan-tuan yang ada kitab, yang tak ada kitab versi ni, carilah. Tengok dalam kitab Syekh Al-Qadir yang asal tu, pasal yang kelima. Kitab yang asal, pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ini penting. Setiap orang, setiap kita kena ada kitab. Saya mengharapkan kita belajar berkitab. Ini dalam bahasa orang mengaji di pondok atau mengaji apa yang dia panggil ilmu talaqi. Ilmu talaqi. Apa makna ilmu talaqi? Talaqi ini maksudnya kita belajar berguru. Itu dia panggil ilmu talaqi, mana kita ngaji berguru, ada kitab depan mata kita. Jadi senanglah. Kita nak catat, kita nak tulis, kita nak tanda apa yang disebut, ataupun mungkin ada di antara tempat yang kita tidak faham. Jadi kalau kita tak faham, inilah peluang bila kita bertalaqi ini, kita ada peluang untuk bertanya ustaz yang ada di hadapan kita. Kalau di masjid mungkin sukar tak? Nak tanya. Malu nak tanya dah. Kita tambah-tambah pula duduk jauh. Jadi kalau kita duduk dekat, maknanya kita lebih
lebih senang untuk berinteraksi. Jadi para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, itulah yang sepatutnya kita ambil peluang di atas ilmu yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ketahui olehmu, saya guna tag yang lama supaya lebih orang panggil lebih zauq. Kan Ustaz Hafiz lebih zauq kepada apa ni, rasa dekat dengan kitab. Tapi yang tak boleh kitab Jawi itu baca ya, yang Rumi itu dah ada kat sebelah tu. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Jadi yang bahasa dunia semua orang tahu. Tak ada cakap lah. Orang Islam ke bukan Islam ke, yang cerdik ke yang tak cerdik, semuanya tahu apa kegunaan faraj itu. Nah, untuk buang air, untuk apa ni, yang lain-lain lagi kegunaan dia. Tetapi Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala nak bawa kita kegunaan dia untuk akhirat. Jadi peliklah sikit kan. Kegunaan dia untuk akhirat. Jadi bagaimana kegunaan untuk akhirat? Iaitu mengadakan anak dengan dia. Jadi tujuan kitanya untuk mendapat zuriat. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zuriat ni sangat penting dalam kehidupan manusia. Zuriat salah satu daripada elemen penting dalam kehidupan manusia, sebab kalau tak ada zuriat, hilanglah manusia, pupus manusia atas dunia ni, nak sekejap je habis. Ada lah. Mana pergi pun ni? Tak ada. Dulu ada kat saya, dulu ada manusia sini, sekarang sudah tidak ada. Sebab itulah gerakan LGBT ni sangat berbahaya kepada pertumbuhan manusia. Nanti manusia dah tak ada lagi, tinggal geng-geng dia yang ada, kita nak letak mana pokok ni. Ini cukup berat. Baiklah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Berkahwinlah oleh kamu. Berkahwinlah oleh kamu, nascaya kamu mendapat anak-anak. Tanasalu mana kita dapat anak. Maka bahwasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW beritahu, aku bermegah dengan kedudukan kamu, dengan ramainya umat aku ni bila? Pada hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti, Nabi berbangga dengan ramainya umat dia. Ramainya umat dia, hasil daripada umat dia yang telah berkahwin. Hasil daripada umat dia yang telah menikah, maka itu yang dikatakan. Baik, hadis ini dengan lafaz yang ada ini diriwayat oleh Imam Abdul Razak dan lain-lain. Cuma ada lagi hadis yang orang panggil lebih sahih sanad dia. Tengok saya letak di nota kaki di bawah tu. Kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati, an-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Perkahwinan itu sunnah aku. Maknanya di antara ajaran Nabi SAW berkahwin. Mana kalau orang tak mau kahwin, itu bukan daripada ajaran Nabi SAW. Wa tazawwaju fa inni mukasirum bikumul umam. Kahwinlah kamu, kerana aku bangga dengan kamu, dengan umat-umat yang lain. Mana umat Muhammad SAW ni ramai umat dia. Alhamdulillah, syatra ahlil jannah, separuh daripada umat Muhammad ini ahli syurga dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita para jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami ini dari kalangan mereka. Dari kalangan mana? Dari kalangan umat Muhammad yang layak ke syurga, yang memenuhi syurga. Separuh daripada syurga itu dari kalangan umat Muhammad, dan kita termasuk sebahagian daripada mereka. Alhamdulillah. Maka ini dalam hadis lain, hadis ni tengok di bawah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan darjat yang hasan. Ada juga dalam hadis lain, hadis Abi Daud contohnya,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat. Faqala inni asabtu imra'atan zata hasabin wa jamal. Ya Rasulullah sallallahu saya dah jumpa seorang perempuan yang mempunyai keturunan yang baik dan comel orangnya. Keturunan yang baik, rupa dia pun cantik. Tapi wa innaha la talidu. Tapi dia ni tak beranak. Mandul. Maknanya dia sudah kahwin dengan orang lain lah. Mandul. Sudah dikenal pasti bahawa dia tak boleh beranak. Afa ta'zawajuha? Bolehkah saya nak kahwin dengan dia? Nabi kata cari yang lain lah. Ini khasnya bagi orang yang nak baru pertama kali nak kahwin lah. Sebab dia nak keturunan zuriat. Kalau dia nak kahwin yang ketiga, yang keempat tu lain dah kan. Kita kata orang Taman Arab dulu, kita jangan pandang macam kita hari ni. Dia orang biasa ya. Kemudian bila dia minta lagi, Nabi kata apa? Tazawwajul walud al-walud. Kahwinlah dengan orang perempuan yang kuat kasih sayang dia, al-walud, yang suka, yang banyak beranak. Banyak bersalin, banyak anak. Macam mana kita nak tahu? Tengok keturunan dia lah. Keturunan dia ramai anak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan sebab kamu, dengan ramainya bilangan kamu dengan umat-umat yang lain. Hadzal hadis rawahu Abu Daud wal lafzu lahu. Baiklah, kita tak nak panjang sini, kita bukan bab perkahwinan, cuma kita nak ambil tajuk dalam kitab kita ni kata Nabi SAW iaitu bangsa akhirat. Maknanya bila kita berkahwin, tulis untuk mendapat pahala akhirat, seorang itu berkahwin dengan niat zurriyatan salihatan, untuk mendapat zuriat yang baik. Jadi kita kena usahalah kahwin untuk dapat apa? Dapat zuriat. Bukan jangan duk niat kahwin tu kerana nak seronok semata-mata. Tak. Memang kahwin tu seronok, suka. Semua orang yang fitrah salimah, yang sejahtera dia punya pemikiran, dia akan kahwin, dia akan menikah. Tapi orang yang rusak fitrah, dia menikah sama jantan, ada pula menikah sama betina. Macam mana nak jadi? Tak jadi. Baik. Itu bangsa akhirat. Tujuan perkahwinan, kita nak ramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramaikan zuriat kita. Sebab apa nak ramai zuriat? Ini ada hadis lain. Nabi sallallahu bersabda, "Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalan sendiri. Dia tak boleh buat sendiri dah amalan dia sebab dia sudah mati. Tak usah kata nak amalan, tuan-tuan, nak mandi pun kena orang lain tolong mandi. Orang mati, siapa yang mandikan dia? Juru mandi. Dia sendiri tak boleh mandi dah. Itu dia di antaranya. Makna kita kata ini di antara kepentingan yang perlu kita kaji, bahawa orang yang mati dia tak boleh buat apa dah. Nak buat amal tak boleh, so kena buat amal. Nak mandi pun kena orang tolong mandikan. Dan illa min salasin, kecuali 3 perkara yang Allah Ta'ala buka pintu untuk dia. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah, daripada sedekah jariah. Sedekah jariah tu wakaf yang kita buat. Sekarang ni kita cubalah usahakan mana-mana tempat yang kita boleh wakaf. Contohnya kita buat rumah, masjid, buat surau, buat sekolah, tahfiz, buat pondok, buat rumah-rumah orang yang duafa, masakin, itu semua wakaf. Ataupun kita wakaf Quran, wakaf mushaf, wakaf kitab, wakaf apa saja yang penting wakaf ni iaitulah kita beri satu benda yang kekal, dia punya tahan lama. Itu wakaf nama dia. Kalau kita bagi makan, orang tak panggil wakaf. Itu dia panggil bagi makanan. Habis nak wakaf macam mana? Buat mesin air. Beli penapis air, letak di masjid ke, letak di sekolah ke. Kalau anda tengok, anda perhati rumah orang Arab, mungkin Ustaz Apif perasan. Rumah orang Arab ni, depan pintu, sebelah pintu pagar dia, gate dia tu, dia akan keluarkan kepala pahit. Dan enjin dia, mesin dia dekat dalam. Air sejuk. Jadi orang lalu tu, dia boleh buka pahit, ambil air sejuk. Boleh buat balik. Kita kata, Masya Allah, teknik wakaf tu banyak. Jadi dia wakafkan, dia sabilkan alat air, penapis air tadi. Dan dia boleh pahala, orang minum boleh pahala. Kita pun kena pandai-pandai lah, carilah ruang-ruang yang baik untuk kita meraih pahala yang banyak. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan rugi kalau kita dapat pahala yang banyak.
kita tidak akan rugi. Jadi itu yang pertama Nabi kita bagi tahu, iaitulah sedekah jariah. Sedekah jariah maknanya sedekah wakaf yang berterusan pahala dia. Dua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau kita tinggal ilmu yang bermanfaat. Nak tinggal ilmu macam mana Ustaz? Saya tak pandai mengajar. Jadi kita boleh tinggalkan ilmu-ilmu yang baik-baik. Contohnya macam kita menganjurkan majlis ilmu, orang belajar dengan sebab kita. Termasuk insya-Allah. Ataupun memang kita guru mengajar orang. Alhamdulillah. Ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, saya ni guru menjahit. Guru masak. Boleh pahala juga? Kata sama lah. Orang jahit baju untuk nak pakai buat solat, kan? Orang nak pakai tutup aurat, semua tu boleh pahala kepada guru yang mengajar jahit. Dia ingat ke pahala ni, ilmu Quran je, ilmu hadis je, ilmu pertukangan boleh pahala. Awak pandai buat masak, ajar orang buat kuih, buat kek, buat masakan, boleh pahala. Dia makan dengan hasil yang kita ajar, kita boleh pahala. Alhamdulillah. Banyak medan ilmu itu bukan satu. Jangan setengah masyarakat ni bila satu ilmu dia ingat ilmu agama lah, ngajar Quran saja. Lah, ngajar masak pun boleh pahala juga. InsyaAllah. Jangan ngajar ilmu sihir je, tak boleh. Itu lain. Ngajar ilmu sihir itu haram punya. Mana ilmu yang diharamkan maka tidak jadi ilmu. Sihir, ilmu guna-guna itu bukan ilmu, itu karut punya pelajaran. Ya, maka itu tak boleh tidak diiktirafkan. Ini baru sampai tajuk kita. Awaladin salihin yad'u lahu, ataupun dia dapat anak soleh, laki-laki ke perempuan ke, salihah ke, yang sentiasa mendoakan. Sebab itu hadis sahih dalam Muslim. Kata itulah para ulama mengatakan, kalau boleh ramaikan anak yang soleh, ramaikan dia. Boleh ramaikan anak yang soleh, jangan lupa ramaikan anak yang soleh itu. Kenapa? Sebab lagi ramai anak, lagi banyak kita punya pahala, lagi banyak kita punya aset. Ada dalam hadis lain, Nabi SAW menceritakan tentang di akhirat esok, pakcik ni atau makcik ni masuk dalam syurga, dia dapat darjat tinggi. Biar betul. Aku di dunia dulu tak banyak pun ibadat. Dia jagalah hak yang perdu-perdu tu. Tapi yang sunat-sunat ni tak kuat lah. Solat sunat tak banyak, sedekah pun tak banyak. Apalagi solat pun tidak banyak, puasa sunat. Tiba-tiba dia dapat darjat yang tinggi. Dia pun tanya malaikat. Dari mana ini? Dia bukan tak nak, tapi macam kita lah, kita pun nak tahu juga kan. Saya buat analogi mudah, kita beli tiket ekonomi, tiba-tiba diberi naik first class, business class. Apa rasa kita? Mestilah kita akan rasa, siapa yang upgrade aku ni kan? Dia pun tanya malaikat, siapa dia yang upgrade aku ni? Maka ketika itu malaikat tanya, bistighfari waladika laka, dengan sebab anak kamu beristighfar. Para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, kita cinta tak cinta mak ayah kita, semua jawab serta kita cinta. Tapi dari pagi tadi sampai ke Isya, berapa kali kita doa kepada mak ayah? Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali? Baru tanya. Berapa kali? Maaf lah Ustaz. Kalau saya pergi masjid, ikut juga amin doa imam. Ni tak pergi masjid, malah ni tak nimpak nak doa amin. Lah, kita pergi masjid ke tak pergi masjid ke? Muslimat kita boleh solat ke uzur, kita kena set dalam minda kita paling minima 5 kali mesti aku Rabbighfirli wali walidayya. Ini kegunaan. Inilah guna akhiratnya ada anak ramai ni. Kalau tidak buat apa anak ramai? Anak ramai tapi tak berguna, nanya. Kata Imam, tengok kitab. Muka surat 60. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, apabila seorang anak itu mengerjakan amalan yang baik, ditulis baginya juga seumpama amalan itu. Maksudnya bila kita didik anak kita yang baik, kita ajar dia banyak molek, kan? Kemudian, bila anak itu buat baik, pahala mari kepada ayah. Allah, mari kepada ibu. Jangan bimbang. Guru-guru dia dapat juga, mak ayah pun dapat juga. Kita kata itu di antara sebab kita naik darjat tinggi. Maka lagi ramai anak soleh, lagi banyak kita punya aset, insya-Allah. Dan begitu juga amalan-amalan yang jahat, sekiranya bapa dia atau ibu dia ajar benda tu. Kita ajar anak kita perkara mungkar dan maksiat. Bila kita mati, kan? Budak tu buat dengan sebab kita ajar,
dengan sebab didikan kita, maka mak ayah dapat dosa walaupun dalam kubur. Itulah saya sering ulang kata-kata motivasi. Manusia yang bahagia, dia mati, pahala tak mati. Tulis kata-kata hikmah ini. Manusia yang bahagia, dia mati, pahala tak mati. Manusia yang celaka, dia mati, dosa tak mati. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang hari ini. Dosa tak mati ni. Baiklah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan, ni, tulis. Sebab yang kedua, faedah yang kedua daripada farak ini, Allah Ta'ala jadikan farak itu untuk keseronokan dunia. Seronok dunia. Di samping berseronok apabila dikurniakan zuriat, kerana anak adalah perhiasan besar di dunia ini. Anak perhiasan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, suratul Kahfi ayat 46, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda. Dan anak pinak, anak cucu lah kita kata. Setengah orang tu dia tak anak pinak. Nah, anak pinak tu anak cucu kita, zuriat kita. Adalah perhiasan hidup di dunia. Suka kita bila ada anak. Nah, anak kita ada anak ni, Allahu Akbar, rasa hidup tu bermakna kata orang. Minta maaf lah, sahabat-sahabat kita yang mandul tak dapat anak, itu Allah Ta'ala uji dia. Dia sabar, dia boleh pahala insya-Allah. Tak semestinya orang tak ada anak ni tak ada anak. Saya buat contoh ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan tulis seorang tokoh ulama Islam, nama dia Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ni, ajaib dia mati umur 45 tahun, oleh kerana terlalu sibuk dengan menuntut ilmu, mengajar ilmu, menyebarkan ilmu, sehingga dia tidak sempat untuk berkahwin. Dia bukan tak nak kahwin, dia bukan anti perkahwinan, tapi dia tak sempat nak kahwin, sebab terlalu sibuk dengan ilmu. Kita kata rahimakallah ya Nawawi. Tetapi Allah Ta'ala berkatkan ilmu dia, sehingga dia memiliki zuriat jutaan manusia. Saya yakin dan percaya, tak habis. Setiap hari, ribuan orang yang akan menyebut nama Nawawi dan akan mendoakan dia. Setiap hari. Orang baca kitab Nawawi, qala Nawawi rahimahullah. Qala Nawawi rahimahullah. Berapa ramai orang doakan dia. Kita mak ayah kita pun 5 kali sehari pun penat dah. Jadi ini ribuan orang doa dari seluruh dunia. Betapa indahnya hidup dia. Jadi ini ya. Jadi anak ini perhiasan dunia. Kalau dapat anak, kita jaga baik-baik. Perhiasan kita itu perhiasan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zinatul hayatid dunya, dalam surah Al-Kahfi. Dan dalam surah yang lain pula Allah Ta'ala sebut Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Panjang lagi ayat ni. Tapi oleh kerana Tuan Syekh Abdul Qadir ni dia bawa setakat hak tajuk kita je. Dan dijadikan indah kepada manusia. Dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada perkara benda-benda yang diingini oleh nafsu. Kita ni nafsu kita suka apa? Nafsu kita suka apa? Nafsu kita suka kepada an-nisa, wanita. Mana orang laki-laki pasti dia akan suka kepada wanita. Yang wanita dia suka berlaki-laki, mesti dah. Kalau tidak, tak ada lah keturunan manusia atas dunia ni. Sekali melahirkan anak perempuan, perik dia seumur hidup, tak mahu dah. Tapi alhamdulillah, ada orang yang boleh melahirkan anak zaman kita hari ni, yang kita jumpa ni, sampai 15 orang ada. Berapa ramai Ustaz Hafiz jumpa orang yang ramai anak, one by one, seorang bapa, seorang ibu saya. Berapa orang? Saya kali 15 tu 17 kawan tadi. Keluarga dia sendiri dah tu. Keluarga bulan nenek. Tengok. Ustaz Hafiz ini termasuk di kalangan 17 orang dia ada anak. Maknanya Allah Ta'ala sebut dah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kalau tak ada orang ni, tak beranak dah orang perempuan. Kena sekali dah. Wanita lebih tahu pada kita lah. Kita tengok je. Dia lebih tahu betapa susahnya, sakitnya, macam-macam kan. Jadi kita mengatakan alhamdulillah ini rahmat Allah Ta'ala kepada manusia, wanita walaupun susah, mengandung wahnan ala wahnin,
wa fisalu fi amaini, susahnya mengandung tapi seronok, suka dia. Sebab Allah Taala letak dalam jiwa manusia demikian. Jadi tak ada masalah. Maka para jemaah sekalian, itu mukaddimah dia tentang syahwat itu kena ada. Kalau tak ada manusia atas dunia ni. Cuma bagaimana cara kita menangani masalah ini dengan baik. Ini penting bagi kitanya. Sekarang ni kita nak cari formula ataupun cara bagaimana nak menguruskan syahwat itu dengan betul. Tengok muka surat 62. Oleh itu, kita perlu mensyukuri dan memelihara faraj dari perkara yang haram. Wajib kita kena syukuri dan jaga faraj itu daripada perkara yang haram seperti zina. Zina ni dengan orang perempuan. Atau liwat, na'udzubillah, jantan sama jantan, LGBT ni. Serta mengeluarkan air mani menggunakan jari. Ini orang tak mau kahwin tapi dia buat benda-benda yang karut macam ni. Tidak boleh lah. Kalau nafsu dah tak tahan dah, Nabi dah buat pemula siap dah. Nabi dah buat pemula. Nabi kata apa? Kalaulah manusia ni ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu mampu nak kahwin, kahwin. Fa innahu aghaddu lil basar, sebab perkahwinan itu menundukkan pandangan mata, tak nak tengok benda karut-karut. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga faraj. Jadi ini salah satu daripada cara yang kita kena jagalah. Nak pelihara faraj itu jangan buat benda-benda karut. Itu jelas haram lah, jelas haram. Zina, liwat, ataupun kalau perempuan dia panggil lesbian, main sama betina, ataupun guna cara-cara yang tidak baik tadi. Seterusnya, kita perlu memelihara faraj daripada perkara yang syubhat. Apa pula perkara yang syubhat ni? Perkara syubhat itu apa? Yang meragukan, kesamaran. Seperti bersetubuh pada nikah yang batil. Dia akad nikah dia tu, dia ingat sah, tapi tidak sah. Itu dia panggil nikah syubhat. Iaitu seorang itu bertaklid kepada ulama yang mengatakan nikahnya sah. Tetapi sekiranya nikahnya tidak sah, maka persubahan itu adalah haram dan bukan syubhat. Maknanya kalau nikah awal-awal lagi tahu tak sah, dia pergi hubungi juga, maka itu dia panggil haram. Adalah nikah-nikah syubhat ni. Banyak kes ni berlaku ni. Baru ni ada orang tanya, dia kahwin dengan budak ni, budak tiba-tiba ada seorang makcik ni mengatakan bahawa dua ni adik-beradik susuan. Adik-beradik susu. Aku yakin, dia kata, mak mari tinggal rumah aku dua orang ni. Dia yang susukan. Maknanya dia ni sudah jadi anak susu pada makcik tadi. Waktu nikah tak ada orang tahu. Jadi dia panggil itu nikah syubhat. Tidak haram. Perhubungannya sebelum dia tahu tidak haram sebab dia angkat nikah sungguh. Itu dia panggil. Tapi bila dia tahu tak boleh lah. Abaikan makcik ni lah. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Pernah terjadi. Pernah jadi dua orang sahabat ni kahwin. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Dia kata, aku susu arda'tukuma. Aku dah susukan kamu berdua. Jadi orang ni pergi laporkan isu ni pada Nabi SAW. Nabi kata, kaifa wa qad qila. Kaifa wa qad qila. Bagaimana kamu nak teruskan perhubungan sedangkan makcik ni dah mengaku dia susukan kamu. Masa tu bukan ada filem, bukan ada CCTV, bukan ada rakaman. Kalau zaman kita ni bolehlah kita troll, scroll balik dia punya Facebook tu, cari hak lama-lama tak? Zaman budak-budak tu. Betul sungguh. Aku pernah tinggalkan budak ni di rumah makcik ni, dua orang ni. Jadi boleh cari. Tapi zaman ni, zaman tak boleh nak cari. Facebook belum ada lagi zaman tu. Dan CCTV pun tak ada. Habis kita nak buat apa? Kaifa wa qad qila. Nabi bila sahabat ni mari macam tak puas hatilah, dia sudah bercinta dua orang ni, sudah dapat anak. Nabi kata, kaifa wa qad qila. Bagaimana kamu nak bantah sedangkan
dia sudah mengaku, dia sudah kata kamu berdua ni adik-beradik. Pisahlah. Itu dia panggil wati syubhat. Ini di antaralah yang logik lah. Ada juga orang buat dalam kitab fiqh ni macam-macam, kadang-kadang kita macam tak logik ya. Contohnya orang ni dua pasangan, dua beradik. Nah, pergi satu tempat piknik lah contohnya. Buat kemah, pasang kemah, tengah malam bertukar kemah. Yang si A pergi tidur dengan bini B, yang B bertidur dengan bini A. Dia tak perasan. Esok-esok tengok, lah orang lain. Macam mana nak buat? Itu dia panggil wati syubhat. Tapi pelik juga tak? Tak boleh nak kesan bang suami orang lain. Pelik. Banyak lagi lah contoh-contoh wati syubhat. Itu kita bincang dalam kitab fiqh. Dalam kitab apa ni? Dalam kitab ni cuma menyebut tentang itu sajalah. Dan ada lagi lah wati-wati syubhat yang lain yang boleh meragukan, maka itu dia panggil kalau menikahnya tidak sah itu syubhat. Tapi kalau menikahnya tak sah, tahu awal-awal lagi pergi buat juga, itu bukan syubhat, itu namanya zina wal iyazubillah. Jadi hati-hatilah kita dengan perkara ini. Jadi bila tanda kita nak syukur nikmat yang Allah Taala anugerahkan kita Farah ini, kita kena jaga dia daripada terjebak dengan zina, dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla yang haram. Tengok muka surat 64, Allah Ta'ala menjelaskan ketika memuji orang beriman yang mendapat kemenangan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Al-ayah. Tengok. Bertuahlah, bahagialah orang-orang yang beriman, yang jaga solat, yang menjauhkan diri daripada benda lagu, benda tak ada faedah, benda apa? Yang ayat kita ni, wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatan diri dia, jaga faraj dia, dia tidak pergi letak di tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini besar. Mana Allah Ta'ala sanggup jaga faraj. Surah Al-Mu'minun tadi. Jadi para pencinta ilmu sekalian, itu jaga faraj itu satu kewajipan. Dan ketahuilah. Jadi sekarang ni Tuan Syekh nak bawa kepada kita beberapa tip nak jaga faraj. Beberapa tip jaga faraj. Dan ketahuilah memelihara faraj tidak akan sempurna melainkan dengan menjaga mata. Jaga mata ni, bab mata kan, kita dah bincang ke tak bincang dulu dalam siri-siri yang lepas. Cuba tengok kitab kita di awal. Menjaga mata. Dalam muka surat 2 lagi tu. Bab 1 jaga mata. Awal-awal lagi. Tengok kenapa Tuan Syekh kita letak jaga mata ni awal pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia melalui mata. Nazratun. Melalui tengok. Sebab tu lah dia letak nombor 1. Penyakit yang terawal sekali pintu masuk syaitan iaitulah mata. Kenapa? Sebab melalui mata turun ke hati, hati pun mikir nak buat benda karut. Jadi jangan tengok. Maka Allah SWT sebut di sini, dalam ini menjaga mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, dipanggil ajnabi. Memelihara hati daripada memikirkan kecantikan orang. Memelihara perut daripada makan yang syubhat, maka haram tu memang kena jaga dah. Kok syubhat pun kita kena jaga juga. Dan terlalu kenyang. Ini semua ni kita dah bincang dalam siri-siri yang lain. Kerana perbuatan mereka itu boleh membawa kepada zina yang dikategorikan dosa besar, ia disepakati oleh para ulama, dosa ini kedudukannya selepas kufur dan membunuh manusia. Dosa ni dosa besar. Tartib dianya, coba tengok dalam muka surat 66. Tengok ni. والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Syirik itu sembah berhala je. No. Syirik itu
banyak lagi perkara-perkara yang boleh merusakkan akidah, merusakkan iman dan tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, saya syorkan tajuk ni tulis, beli kitab Mesti ke Hadis jilid yang pertama, bab yang ke belakang itu, dalam bab kewajipan menjaga tauhid, menjaga iman dan tauhid daripada perkara yang merusakkan. Dia boleh rusak iman kita tu. Bila rusak, maka orang ni binasalah dia. Dia termasuk dalam orang yang bukan Islam, kufur. Na'udzubillah. Pasal itulah syirik ni satu perbuatan yang cukup berbahaya. Hari ini banyak amalan-amalan, ritual-ritual yang menakutkan kita. Seperti pemujaan kepada patung-patung. Dia tak sembah tapi dia puja. Sekarang ni bagi orang Islam, dia tak main patung, dia main batu nisan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengoklah dalam video. Banyak sekarang ni, dia pergi ke kubur yang dikatakan wali-wali, kubur karamat-karamat, pakat duk cium batu nisan. Saya tak sebutlah negara mana, tuan-tuan boleh tengok je ada. Dalam video ada. Bukti jelas. Ada yang pergi memang sujud. Sujud. Ni ada video di negara mana tu? Indonesia lah jelasnya. Dia buka tabung sonduk dia tu, banyak duit. Kubur tak tahu kubur siapa. Dia mengaku, dia declare kubur. Saya baca dalam sejarah di khabar ni, pernah berlaku di Mesir, orang berebut kubur. Sampai naik mahkamah. Orang kampung ni kata ni kubur ni dalam kawasan dia. Kampus sebelah kata kawasan dia. Sebab masing-masing nak jadi penjaga kubur. Sebab terlalu banyaknya orang bawa apa? Bawa duit. Infak sebab berkat Tok Wali ni. Akhir kali bila mahkamah jatuhkan hukum, kena gali. Korek. Bila korek, tak jumpa pun kerangka manusia. Yang adanya kepala lembu. Kata Tok Hakim, Masya Allah, 20 tahun kau berebut, engkau gosok, engkau tabur duit di atas kubur kepala lembu. Bukan kubur. Kalau kubur wali betul pun salah perbuatan itu. Inilah dahlah benda salah. Tak betul pula kuburnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi hati-hatilah kita jangan terjebak dengan benda ni. Baik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa haqq, dan jangan bunuh diri. Sekarang ni masya-Allah tabarakallah. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah selamatkan kita, keluarga kita. Teruk sangat sekarang ni. Hilang je, mati. Orang hilang, jumpa mayat. Nah, ni sedih ni orang negeri kita ni, mayat Masya Allah, tangan potong. La haula wala quwata illa billah. Allahumma astur'ana ya Allahumma hafaz ahlina. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah masyarakat kami daripada fenomena yang buruk ini ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin. Takut. Sebab itu di antara salah satu daripada tanda kiamat nanti, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, Al-qatilu la yadri lima qatalah. Pembunuh orang, dia tak tahu kenapa dia bunuh orang. Orang tanya, kenapa kau bunuh dia? Aku pun tak tahu. Orang suruh bunuh ya. Gitu ya jadi. Ni dekat-dekat lah. Kita ni tak tahu bila nak kiamat. Tapi tanda-tanda tu amaratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat tu nampak apa? Nampak dekat. Sebab kalau tidak, orang tak akan berani buat macam ni. Al-qatil, pembunuh tak tahu kenapa dia dibunuh. Allahul musta'an. Barulah sampai pada kita, wala yaznun, jangan berzina. Jadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir, zina ni Allah Ta'ala letak 3 kategori besar. Syirik, bunuh diri, zina. Jangan satu perbuatan yang cukup menakutkan kita dalam suasana yang begini, kawan. Baiklah. Ayat tu panjang, saya nak ambil setakat tu je. Dan surah ini, surah Al-Furqan ayat 68. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, dan janganlah kamu menghampiri zina. Kata orang, kalau nak hampir pun tak boleh, apa lagi nak buat? Sebab itulah dalam ayat larangan, Allah tak kata jangan buat, dia kata jangan hampiri. La taqrabu, kamu jangan hampiri sebab-sebab wasail ataupun perkara-perkara yang boleh sampai kepada zina. Jadi di antara sebab yang dilarang tadi, apa dia? Pandangan mata ditunduk, percampuran bebas yang tidak terkawal. Sekarang ni percampuran bebaslah.
Nah, pergi sana sini, laki-laki perempuan yang tidak ada had, tidak ada batasan, aurat tak jaga, kita mengatakan itu semua itu boleh membawa kepada zina. Paling tidak pun sebab Nabi kata zinal basar linal apa ni, zina mata, zina al-ain an-nazar. Zina mata tengok. Nah, jadi paling tidak pun berlakunya apa ni, tilikan itu. Maka Allah Taala sebut dalam Quran ini dalam ilmu tadabbur, dia kata la taqrabu. Tuhan tak kata la taznu, jangan zina. La taqrabu. Mana? Jangan menghampiri perkara-perkara yang boleh bawa pada zina. Nah, jadi perhampiri kerana sesungguhnya zinar itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang cukup jahat yang membawa kerusakan dan ke neraka oleh auzubillah. Surah Al-Isra ayat 32. Jadi ini semua para pencinta ilmu sekalian, Allah Ta'ala sebut kepada kita beberapa cara yang kita mesti jauhkan diri daripadanya supaya kita selamat insya-Allah. Baik, datang lagi hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. Dia selalu ikut Rasulullah SAW, ke mana Nabi kita pergi, dia pergi. Ya, terkenal dengan Ibnu Mas'ud dengan nama Sahibun Na'li, pemegang capa Nabi. Pemegang capa Nabi maknanya bila Nabi buka capa dia pegang supaya orang tak ambil, orang tak sepak. Kan? Jadi dia taruh, simpan. Bila Nabi nak pakai semula, dia letak, Rasulullah pakai. Itu sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Banyaklah manaqib dia. Manaqib ni kita kata sifat-sifat kemuliaan dia. Manaqib. Qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zamu 'indallah. Dia tanya, manakah dosa yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Manakah dosa yang paling besar di sisi Allah Taala? Nabi kita jawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama sekali, apa mempersekutukan Allah Taala. Kamu jadikan bagi Allah Taala itu sekutu, ada partner, ada kawan, padahal dia yang menjadikan kamu. Allah cipta kamu, bagi buat sekutu pada dia. Apa perangai macam ni? Qultu inna zalika la'azim. Memang besar Rasulullah kesalahan ini, berat kesalahan ini. Qultu summa ay, kemudian apa lagi? Apa lagi yang dosa besar? Qala wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka. Kamu bunuh anak, takut dia makan hak kamu. Mana kalau kita anak ramai, penat, kena kerja banyak, kena cari rezeki, cari makan, duduk jamu ke budak ni. Nah, pasal itulah orang jahiliah dulu, budak-budak ni, dia tak bagi pesaka kalau budak. Dia kata budak ni tak buat kerja, dia bagi makan pesaka apa. Macam-macam lah dia punya jahiliah ni. Kemudian mari yang ketiga, summa ayyu, apa lagi yang apa ni yang tak baik? Qala an tuzaniya halilata jarika, kamu berzina dengan isteri jiran. Allahu akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para jemaah sekalian, kenapa tengok tiga ni selari dengan ayat yang kita baca tadi, selari dengan ayat Al-Furqan. La tad'u ma'allah wa la taqtulun nafsa wa la taznun. Jadi wala yaznun. Jadi hadis ni pun sama juga. Apa ni, buat sekutu bagi Allah Taala. Kemudian bunuh anak kerana takut, tak kiralah bunuh anak kerana takut ke, bunuh siapa pun. Nah. Dan berzina dengan jiran, lagi dahsyat. Kita hak jiran ni sepatutnya jiran sebelah lah yang menjadi pengawal, pelindung kepada jiran, tapi dia pula menjadi penjahat yang begitu dahsyat, pergi berzina dengan jiran. Bila suami kawan itu tak ada, dia pula mari jadi pengganti. Kita kata ini satu kejahatan yang cukup dahsyat sebab pergi buat benda yang tidak baik. Maka kerana itulah para jemaah sekalian, dalam kitab kita ni pendek, jadi saya tak masuklah bab yang seterusnya. Bab dua tangan dan dua kaki sebab dia tajuk yang lain. Cuma di sini kita boleh fahamlah
daripada apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita kena jaga farak kita ni, jaga kemaluan kita ni supaya tidak letak di tempat yang tidak baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ni, hadis ni untuk muslimat. Nabi kata iza sallatil mar'atu khamsaha. Mana-mana wanita yang jaga solat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadannya. Wa hafizat farjaha, dan dia jaga kemaluan dia. Mana dia tak berzina, dia tak buat benda yang fahisyah, benda yang keji. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suami dalam perkara yang baik, yang makruf. Suami kita suruh, kita taat. Dia suruh buat makan, dia suruh apa sajalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau suami suruh buat maksiat, tak wajib taat. Tak wajib taat bukan makna kena derhaka. Itu kena beza di antara. Tak wajib taat bukan makna kita kena derhaka. Kalau derhaka makna kena berberontak. Apalah suami ni bahasa jenis jahat. Lawan. Nah. Cuma kita tak wajib ikut apa yang dia suruh tu. Contohnya macam ada setengah suami ni saya jumpa seorang manusia pelik. Biasanya isteri yang tak nak tutup aurat. Ni suami tak nak tutup aurat. Dia larang. Mungkin Ustaz Apis kenal. Kerja di Arab Saudi. Tapi dia jadi isteri dia macam orang bukan non-Muslim dia di Arab Saudi. Ajaib Allah. Bila orang tanya dia, sinilah tempat kita nak latih isteri supaya tutup aurat. Isteri kata, saya taat kepada suami. Tak tutup lah. Dia berjalan macam orang Filipina non-Muslim tu. Itu masyhur lah kalau orang panggil jururawat tu. Hospital Arab ni non-Muslim je, Filipina lah ramai. Kalau Indonesia Muslim lah. Jadi bila tanya dia, dia kata suami dia tak nak bagi. Jadi saya taat pada dia. Kata tak wajib taat tu. Tak wajib taat dalam bab aurat ni. Tapi awak taat lah bab lain. Bab ketaatan kepada suami dalam perkara hubungan suami isteri wajib kena taat. Tapi dalam bab aurat no. Sebab dia menyalahi syariat. Dia menyalahi peraturan. Maka kita tak wajib taat dalam perkara tersebut. Maka Nabi kata apa? Ni. Qila laha, dia solat, dia puasa, dia jaga faraj, dia taat pada suami. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Allahu akbar. Mu masuklah dalam syurga. Wanita muslimah ini, mana-mana pintu yang kamu nak. Tuan-tuan dan puan-puan semuanya, kita kena ingat pintu syurga ada 8. Pintu neraka ada 7. Timbul soalan, kenapa pintu syurga lebih banyak daripada pintu neraka? Limaza? Kenapa? Sebab kata di para ulama, Allah Ta'ala nak nyatakan rahmat dia mengatasi kemurkaan dia. Mana sehingga pintu syurga pun 8. Hadis ini rawahu Ahmad dan lain-lain. Dengan sanad yang sahih, kita mengatakan ini yang baik. Dalam hadis lain Nabi sebut apa? Idmanu li sitten min anfusikum adman lakumul jannah. Kamu jamin pada aku nak jaga 6 perkara. 6 perkara ini aku jamin untuk kamu syurga. Allahu akbar. Nabi kata apa? Asdaqu iza haddastum. Kalau kamu cakap betul. Kalau kamu janji, tunaikan. Kalau orang beri amanah tanggungjawab, tunaikan dengan baik. Wahfazu furujakum. Masih lagi dalam kumpulan Nabi kata jaga faraj. Ghaddu absarakum, jaga tutup pandangan mata kamu. Kafu aidiakum, tahan tangan kita, jangan duduk ambil barang orang, jangan duduk tulis benda-benda memfitnah pada orang. Maka Nabi kata adman lakumul jannah, aku jamin untuk kamu syurga. Rawahu Ahmad dan lain-lain. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan menjaga jaga faraj ini. Banyaklah. Yang pentingnya di antara wasilah dianya, yang pertama sekali tadilah wasilah yang pertama tadi, kita kena tutup mata, tundukkan pandangan mata, jangan duduk tengok satu kalu melilau kat sini. Satu lagi doa. Allahu akbar. Satu kisah ni kisah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kisah Nabi. Seorang pemuda, dengar cerita sikitlah Seorang pemuda dia mari minta izin dengan Nabi nak berzina. Dia kata, ya Rasulullah, izan li bizina. Saya minta izin nak pergi berzina. Fa'aqbala al-qawm ali fazajaru. Semua orang pakat marah dia. Apa kau ni biadab depan Nabi macam ni? Tengok Rasulullah kata,
Nabi kata, tenang. Biar aku uruskan budak ni. Kau jangan duduk. Kalau semua pakat marah nanti dia mengamuk, dia pergi buat benda tu. Ya. Maka bila dia dekat dengan Nabi, Nabi tanya dia, mu suka kau orang buat dengan makmu? Tak suka. Suka orang buat dengan anak perempuanmu? Tak suka. Dengan adik-beradik tak suka. Nabi kata, kalau mu tak suka dengan orang buat pada keluargamu, orang lain pun tak suka juga buat dengan tu. Kemudian Nabi SAW letak tangan di atas dada dia. Fa wada'a yadahu alaih. Nabi kita letak tangan di atas budak tadi. Nabi kita doa. Dengar doa ni menarik. Tulis Ustaz Hafiz doa ni. Kita boleh sama-sama kita doakan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Allahumma ighfir zambahu. Kata, Allahumma ighfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma tahhir qalbahu wa ighfir zambahu wa hassin farjahu. Menarik doa ni. Kalau kita tengok anak-anak kita, boleh kita baca. Baca kepada keluarga kita, anak kita, siapa-siapa saja yang nampak agak nakal-nakal tu, ya, kita letak atas tangan dia, letak atas kepala dia, letak mana-mana lah, gosok dia. Kita kata, Allahumma ghafir zambahu. Ya Allah, ampunkan dosa budak ni. Sebab dalam kepala dia tadi nak pergi buat maksiat. Wa tahhir qalbahu, dan bersihkan hati dia. Jangan duk fikir benda-benda karut ni. Sebab dia duk khayal fikirlah jadi macam ni. Wa hassin farjahu, dan jagakanlah farak dia daripada terjebak dengan benda keji dan benda mungkar. Jadi kata di Abi Umamah rawi hadis, falam yakum ba'da zalikal fata yaltafitu ilaihi. Pemuda tadi dengan berkat doa Nabi SAW tak fikir dah nak buat benda jahat, asyik duduk masjid ya dia. Jadi hamamatul masjid, jadi merpati masjid kata orang, jinak dengan alhamdulillah dengan berkat doa Nabi SAW. Kita pun ambil. Kalau lah anak dinakal, kalau budak nakal mana-mana, kita gosok biki. Tak boleh gosok Ustaz. Ni bukan anak saya ni, contohnya. Anak orang lain je. Yang tak boleh kita gosok lah, tak boleh gosok. Kita baca di air boleh. Ambil air, baca. Allahumma ghafir zambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Kita tiup, kita minta Allah Ta'ala jadikan ini ubat untuk budak ni, insya-Allah. Mudah-mudahnya selamat. Biiznillahi azza wa jalla. Menarik. Mudah-mudahan kita hadis ini rawahu Imam Ahmad dengan sanad yang baik, dengan sanad yang sahih. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita sambung siri yang ke-6 dalam bab yang ke-6, tangan dan kaki, dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Baik, dipersilakan Ustaz Hafiz, ada apa-apa ulasan, ta'liq ataupun perbincangan, falyatafaddal. Jazakallahu khairan katsiran al-fadilatul Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala di atas kupasan dan pencerahan berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu menjaga kemuliaan, kemaluan ataupun faraj. Mudah-mudahan Allah Taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang menjaga kehormatan kita, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang mulia sekalian, kita ada beberapa soalan Ustaz. Saya pilih yang pertama ditanya, Assalamualaikum Ustaz. Doa dari anak yang soleh sahaja ke? Macam mana dengan doa cucu-cucu cicit kita bila anak kita telah meninggal dunia? Adakah kita akan mendapat pahala sama? Alhamdulillah, bila Nabi sebut anak, termasuklah semua sekalian. Mana orang yang datang daripada keturunan kita, anak kita, zuriat, cucu cicit kita, menantu kita, semua termasuklah sahabat-sahabat kita. Semua biasanya orang yang yang nak tu kira utama lah, wataknya utama sekali. Orang lain tu sokongan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Soalan seterusnya itu, manakah lebih besar dosanya antara berzina dengan jiran ataupun dosa meliwat? Dua-dua tu dosa besar. Tapi bila Nabi kita sebut jiran tu bertambah besar lagi. Berganda lagi dosa dia. Sebab apa? Sebab dia pergi buat dengan orang yang sepatutnya kita lindungi. Jiran ni kata Nabi, mazal Jibril yusini bil jar. Jibril berapa kali pesan kepada aku tentang hak jiran. Tiba-tiba dia ni ambil kesempatan pula dengan jiran tu tak ada suami.
dia pergi ambil pula. Jadi kita kata dosa tu dosa besar belaka. Zina, liwat, semua tu dosa besar. Cuma ada yang lebih besar. Macam zina dengan orang lain dosa besar. Tapi dengan apa? Dengan jiran lagi besar. Itu gandaan dia punya kesalahan itu. Liwat besar dosa. Pergi liwat pula dengan anak jiran pun sama juga, lagi besar dosa dia. Naam. Barakallahu fiik. Soalan seterusnya Doktor. Dari segi nasab anak yang hasil daripada pernikahan syubhah, adakah kekal kepada ayah yang tersalah itu ataupun perlu diubah? Tak, kalau syubhat tadi, sebab dia buat, dia yakin itu nikah yang sah. Jadi anak tu nisbah kepada orang tu, kepada bapa yang, sebab masa dia buat tu, bagi dia dua orang ni memang dia yakin 100% itulah suami isteri yang sah. Nah. Barakallahu fiik. Soalan seterusnya, soalan akhir Ustaz. Bagi anak yang tidak baik, maksudnya anak yang nakal ataupun yang melakukan dosa-dosa besar, yang mendoakan keampunan dan kerahmatan kepada kedua ibu bapanya, adakah termasuk dalam golongan yang disebutkan tadi, doa anak yang soleh, sedangkan dia sendiri tidak soleh? Kita mengatakan rahmatullahi wasi'ah, selama dia berdoa pada ibu bapa, insya-Allah doa itu sampai kepada mak ayah dia. Bagaimana cara Tuhan nak kabul itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berani nak campur, tetapi rahmat Allah Taala luas. Kan? Tak kira. Cuma kenapa dalam hadis Nabi sebut waladin salihin, anak soleh. Biasanya anak soleh ni lah yang doakan. Yang tak soleh tu tak ingat-ingat ke pak dia ingat nak bagi pesaka ya. Kalau ayah dia mati. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Soalan terakhir satu lagi. Betulkah disebut orang mati bunuh diri itu tidak boleh dikebumikan bersama kubur orang Islam yang lain? Orang bunuh diri tidak dikategori sebagai orang kafir. Dia tidak kufur, tapi dia melakukan dosa besar. Jadi dia boleh dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Cuma mungkinlah dari sudut siasah. Dia panggil dari sudut siasah syariahnya, kita letak jauh sikitlah kubur ni, supaya orang lain berfikir juga nak buat benda yang tak baik ni, benda jahat ni. Itu je lah. Sebab kalau kita tengok di Arab Saudi lah, orang yang kena hudud pun dia tanam di kubur tu juga, tak asing dengan kubur lain. Cuma mungkin ada sudut siasah dia panggil. Siasah syariahnya kita letak jauh ni sebab kita nak supaya orang lain rasa ni kubur tu lah, kubur hak bunuh diri, buat bunuh orang hak bunuh diri tu. Jadi kita rasa macam itulah, wallahu alam. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Hafizahullah Ta'ala di atas pencerahan dan juga jawapan-jawapan itu tadi. Terima kasih juga kepada semua yang mengikuti usrah kita sehingga penghujungnya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu depan, sesi yang lain bersama penceramah-penceramah yang seterusnya insyaAllah. Kita tangguhkan dulu usrah kita pada malam ini dengan bacaan doa ringkas kepada Al-Fadil Datuk Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amir rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shaminina wa na'udzu bi'azabika an nughtala min tahtina ya karim. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan keampunan ya Allah. Kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau jagakan kami, jaga keluarga kami, jaga keturunan kami, jaga zuriat kami, daripada terjebak dengan perkara-perkara yang mungkar, yang keji. Ya Allah, jangan Engkau masukkan dalam keturunan kami daripada zuriat yang tidak betul, yang tidak baik. Ya amin, ya rabbal alamin. Allahumma ahsin furujana. Ya Allah, jagalah akhlak kami, jagalah kehormatan diri kami, jagalah kemaluan kami, jagalah segala perkara yang kami ada ini daripada terjebak dengan perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.